Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat penerangan buku aktiviti pendidikan Islam tahun 1, muka surat 110, 111 dan 112 yang bertajuk Solat Tiang Agama. Sekarang buka buku aktiviti muka surat 110. Tajuk Solat Tiang Agama. Arahan, gariskan jawapan yang betul. Kita boleh rujuk jawapan dia dalam video yang diberikan tadi ataupun dalam buku teks muka surat 103. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Tengok nombor 1. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca Al-Fatihah ataupun takbiratul ihram. Mana satu jawapan dia? Ya, betul. Solat adalah perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ataupun sujud. Ya, salam. Nombor 2. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib atau sunat menunaikan solat. Jawapan dia wajib menunaikan solat 5 atau 3 waktu. Solat ada berapa waktu? Ya, 5 waktu. Nombor 3, jika kita melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, kita akan memperoleh 1. Ketenangan, 2. Kesibukan. Mana jawapan dia kalau kita solat? Kita dapat ketenangan. Seterusnya, muka surat 111. Arahan, kenal pasti jenis solat dan bilangan rakaatnya. Okey, kita boleh tengok, boleh rujuk buku teks muka surat 104. Okey, tengok rujuk buku teks muka surat 104. Solat subuh 2 rakaat. Solat subuh mula terbit fajar shadiq dan berakhir bila terbit matahari. Solat zuhur 4 rakaat. Mula bila gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Bayang-bayang bentuk sedikit. Ini masuknya waktu solat zuhur. Dan berakhir apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Ini bayang-bayang sama panjang dengan kayu dan bayang-bayang dia sama panjang. Itu bermaksud berakhirnya solat zuhur. Solat asar 4 rakaat. Mula bila bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Bayang-bayang lebih panjang daripada objek. Dan berakhir apabila terbenam matahari. Matahari terbenam. Okey, manakala solat maghrib 3 rakaat. Bermula bila terbenamnya matahari dan berakhir bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Hilang dia cahaya merah di sebelah langit barat, maka berakhirlah solat maghrib. Okey, dan solat yang terakhir solat isyak 4 rakaat. Bermula bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Ini mula. Dan berakhir bila terbit fajar shadiq. Okey. Sekarang dia suruh kamu kenal pasti solat apa dan rakaat dia. Okay, tengok nombor 1. Mula. Bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Mana tadi? Solat apa yang bayang-bayang? Ni. Bayang-bayang lebih panjang pada solat daripada objek. Jadi ni solat apa?
Dan akhir dia terbenam matahari. Jadi ni solat apa tadi? Ya, jadi tulis dekat ruangan kosong tu solat asar. Rakaatnya berapa? 4. Okey. Tengok nombor 2 pula. Terbit fajar shadiq. Dia bermula apabila terbit fajar shadiq. Dan dia berakhir apabila terbitnya matahari. Mana? Ni, terbit fajar shadiq. Dan dia berakhir apabila terbit matahari. Jadi ini solat apa? Solat subuh, betul. Rakaat solat subuh berapa? 2. Okey. Nombor 3. Hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Dia mula. Dia berakhir bila terbit fajar shadiq. Solat apa tadi? Ni. Solat. Dia mula bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Dan dia berakhir bila terbit fajar shadiq. Jadi ni solat apa? Isya. Jadi kamu tulis kat sini. Solat Isya. Rakaatnya 4. Okey. Nombor 4. Gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Ini dia mula. Dan dia berakhir apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Mana? Solat apa tadi yang dia bermula bila bentuk tu sedikit je? Ni gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Bayang-bayang sedikit je. Dan dia berakhir bila bayang-bayang sama panjang dengan objek. Jadi ni solat apa? Zuhur. Dia kamu tulis kat sini solat zuhur. Rakaat 4. Okey, boleh? Latihan terakhir, muka surat 112. Lengkapkan dialog dengan jawapan yang sesuai. Tengok dialog di bawah. Ibu, setiap kali selepas solat, saya berasa tenang. Terutamanya apabila saya solat pada awal waktu. Apakah lagi kepentingan solat kepada kita? Banyak kepentingan solat kepada kita, sayang. Antaranya, dia minta kita tulis tentang kepentingan solat kepada kita. Okey, jawapan dia ada bagi ke atas. Kamu pilih jawapan yang betul. Dia nak 4 saja. Apakah kepentingan solat kepada kita? Tengok. 1. Hati berasa gelisah. 2. Bukti keimanan kepada Allah. Mendapat pahala dan menguatkan iman. 4. Mendisiplinkan diri. Nombor 5. Membentuk akhlak mulia. Dan nombor 6. Menimbulkan permusuhan. Okey. Kita boleh rujuk di buku teks muka surat 104. Kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 104. Contoh, jawapan nombor 1 ialah bukti keimanan kepada Allah. Jadi ini dah diambil. Okey. Boleh pangkah. Okey, ini dah ambil. Jadi apa lagi nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Diharapkan semua murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi. Terima kasih. Assalamualaikum.